Antara keresahan ramai pasangan muda yang baru berkahwin kurang 10 tahun adalah kita semua menghadapi suasana ini. Ada momen-momen kita rasa mungkin disebabkan perbandingan yang melampau dengan kehidupan orang lain. Kita rasa suami orang lain lebih sporting atau isteri orang lain lebih loving. Kita mula tanpa sedar membuat perbandingan terus menerus dengan pasangan kita sehingga kita sampai ke satu fasa kita rasa macam dah tak ada spark. Kita rasa dah kosong. Bahkan ada istilah apabila criticism pergi kepada konten penghinaan, dia boleh bawa kepada stonewalling menurut Gottman. Stonewalling ni adalah kita dah macam ada tembok dah. Kita dah tak nak spend masa dengan dia, tak nak bagi eye contact pun, cakap pun pandang ke arah lain, teks pun malas nak balas contohnya. Situasi ni situasi yang cukup meresahkan. Mana-mana orang pun berada dalam situasi ini akan terkesan kesihatan mentalnya, kesihatan tubuh badannya dan prestasinya dalam semua aspek lain dalam kehidupan, kerjaya dan lain-lain. Jadi antara lain, kajian-kajian hari ini menunjukkan bahawa setiap perkahwinan yang berada dalam fasa ini berada dalam tempoh yang kritikal. Kerana ia boleh dikembalikan, spark itu boleh dikembalikan dengan conversation, kerana selalunya apa yang menyebabkan situasi ini ke arah hilang spark kerana conversation sudah tidak lagi berlaku, tiada lagi perbualan yang bermakna atau ada distraction lain yang telah compound. Contohnya kadang-kadang ada waktu suami atau ada waktu isteri datang dengan vulnerable, dengan penuh rasa berkecamuk, lemah, mengharapkan sokongan, tapi pada waktu itu ada distraction. Mungkin pasangan tengah tengok series tertentu atau tengah layan atau tengah doom scrolling dan memperkecilkan emosi dan permasalahan yang dibangkitkan, dan itu dipendam, tidak dibincangkan. Sebab itu ada beberapa prinsip yang diajarkan oleh para pakar termasuk para ulama. Bahkan Quran juga menyatakan hal ini, bahawa sentiasa fokus kepada perkara yang positif dan jangan buat andaian. Inna ba'da dhanni ithim. Jangan bersangka-sangka. Bila dah ada stonewalling, dah rasa tak ada spark, kita mula bersangka-sangka benda yang sebenarnya bukan hakikatnya. Sebenarnya isteri kita tak fikir macam tu. Suami kita tak ada plan macam tu. Dia tak ada sesuatu yang kita bayangkan. Dan ini kadang-kadang bertambah keruh kerana syaitan yang memang kerjanya daripada hari pertama kita angkat nikah, dia bekerja siang dan malam mencari jalan macam mana nak rosakkan hubungan rumah tangga ni supaya yang halal terasa hambar dan mula melihat kepada haram yang lebih mengujakan. So ini beberapa prinsip yang mesti kita telusuri, dan kita akan lihat dalam situasi rumah tangga Nabi SAW. Nabi boleh perasan bila Aisyah gembira dengan Nabi SAW, bila Aisyah tidak gembira dengan Nabi SAW. Bahkan ketika peristiwa ifk, fitnah ke atas rumah tangga Nabi SAW, Nabi bahkan berdepan dengan input-input orang luar, ahli keluarga terdekat. Ada input yang positif, ada input yang neutral, macam bagi option, kalau Rasulullah, kalau ini berlaku, kau boleh tinggalkan Aisyah dan kau boleh pilih saja mana-mana wanita yang lain. So dalam situasi ini kadang-kadang input-input daripada luar, kita mungkin happy je, tapi ada orang kata, takkan suami kau yang ni pun dia tak buat, takkan isteri kau yang ni. Orang lain menyebabkan kita mula ada sangkaan-sangkaan buruk terhadap pasangan kita. So bagaimana kita nak block distractions dan input-input yang sebenarnya mengeruhkan hubungan kita? Itu satu. Dan yang kedua adalah sentiasa berusaha. Semua orang mesti deposit ke dalam perkahwinan itu, bukan sentiasa berfikir apa yang dia nak withdraw. Sebab orang selalu terperangkap dengan mindset, apa yang aku dapat daripada perkahwinan ni, berbanding dia fikir apa sebenarnya yang aku korbankan dan aku invest ke dalam perkahwinan ini. Kalau kita lihat dalam projek-projek yang ada dalam hidup kita, sebenarnya projek yang paling penting yang memberikan limpahan kesan kepada semua aspek lain, kerjaya, ketenangan batin, ketenangan jiwa, intelektual, adalah rumah tangga, perkahwinan. So dia mesti dijadikan sebagai investment point yang paling besar. Masa, duit, tenaga. Dan bahkan ada kajian-kajian yang menunjukkan bahawa kalau kamu ada pilihan untuk menjaga kesihatan kamu jangka masa panjang, subscribe pergi gym dengan luangkan waktu untuk spark balik cinta dan respect dalam marriage,
kamu sepatutnya invest seluruh masa, tenaga dan wang yang kamu nak invest kat tempat lain tu, invest ke dalam marriage, dalam perkahwinan, kamu akan dapat hasil 3 kali ganda lebih baik berbanding kamu invest di dalam gym dan sebagainya, exercise ke dan sebagainya. Kerana ada kesan yang sangat mendalam ketika kita mengutamakan dan meletakkan itu sebagai prioriti, dan konsisten dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik dalam kalangan kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan akulah yang paling baik kepada keluargaku. Dan kita akan belajar dalam kelas ini love and respect, pasang surut kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kita mesti sentiasa ada effort untuk mendekatkan yang jauh, untuk mendepositkan investment supaya apa yang terasa hambar kembali mekar, kembali subur, dan daripada situ kita boleh mewujudkan kehidupan yang lebih ceria dan bahagia. Ramai orang dah pernah sampai ke titik hambar, mereka sangka tidak ada harapan ke depan. Hari ini mereka jauh lebih bahagia daripada mana mereka bermula dulu. Semoga Allah rezekikan kita semua perkahwinan yang menjadi penyejuk mata di dunia dan di akhirat. Jumpa anda di kelas Love and Respect. Jangan lupa daftar di link yang disediakan di bawah.